Cordoba, Spanyol. Bekas pusat kerajaan Islam Andalus ini pernah muncul sebagai kota paling maju di dunia lebih 1000 tahun lalu. Ketika itu para sarjana dari seluruh dunia berhimpun di kota ini untuk melahirkan tamadun gemilang. Hari ini, Cordoba dibanjiri pelancong yang datang untuk melihat dengan lebih dekat tinggalan warisan Islam yang pernah memberi sumbangan besar kepada peradaban manusia. Kemunculan Cordoba sebagai sebuah kota berpengaruh bermula pada awal kurun ke-10 ketika pemerintahan Khalifah Abdul Rahman III. Kepimpinan Abdul Rahman yang bijaksana, adil lagi berani, berjaya menjadikan Cordoba kota paling berprestij di Eropah. Keselesaan hidup di Cordoba ketika itu menggalakkan penghijrahan beramai-ramai, menjadikan jumlah penduduk meningkat kepada 500,000 orang. Saya berasa bertuah kerana bertemu seorang warga Cordoba yang beragama Islam. Peluang seperti ini mungkin datang sekali dalam 1000. Yakub Mutino Russo, 22 tahun, berasal dari Lisbon, Portugal. Yakub mengajak saya melihat sebuah universiti tempat beliau belajar. Inilah universiti yang dimaksudkan. Terletak di sebuah kawasan yang agak tersembunyi di sebuah lorong sempit bandar Cordoba. Pusat pengajian ini dinamakan Universiti Islam Antarabangsa Ibn Rushd, sempena nama sarjana Islam terkemuka Abu Al-Walid Muhammad Ibn Rushd. Ketokohannya di bidang falsafah dan perubatan begitu dikagumi sehinggakan sebuah tugu peringatan diletakkan di tengah bandar Cordoba. Beliau dilahirkan di kota ini pada 1126 dan meninggal dunia pada 1198 di Marrakesh, Morocco. Menurut catatan, universiti ini dibina di atas tapak sebuah universiti lama kurun ke-10. Antara kemudahan yang disediakan ialah sebuah musalla atau surau. Keindahan surau ini diilhamkan daripada seni bina Masjid Cordoba. Cordoba mula terkenal sebagai kota ilmu ketika pemerintahan Al-Hakam II. Beliau membina 70 perpustakaan, termasuk sebuah perpustakaan besar yang memuatkan 400 manuskrip berharga. Kalau hendak menjual buku, pergilah ke Cordoba. Begitulah kata-kata yang meniti dari bibir ke bibir ketika itu. Walaupun era kecemerlangan Cordoba sebagai kota ilmu telah lama berlalu, Yakub Russo yakin dan bersemangat untuk mengulangi sejarah gemilang itu. Namun Yakub menyedari jalan yang perlu dilaluinya masih jauh. Sebagai saudara baru, banyak yang perlu beliau pelajari. Saya gunakan peluang ini untuk menyingkap sejarah hidup Yakub. I was very interested learning Arabic, and I went to a mosque in Lisbon, and I started to learn Arabic. After I contact with brothers from Mozambique, from Guinea, or from Pakistan, and I contacted with relationships in Islam, and in one Ramadan in 93, 94, 94, after the Maghrib, I ate the dinner altogether, and for me it was very strong and very important to see how is the Islam. After I came here to Cordoba to study in the university, and I became Muslim. Saya ingin tahu reaksi ibu bapa Yakub setelah dia memeluk Islam. With my mother,
she jokes with me. She calls me Bedouin or Arabic, and it's funny. With my father, is not so well, but there is no problem. Alhamdulillah, they help me in my studies. Terletak di tebing sungai Guadalquivir ialah sebuah kota pertahanan yang dibina pada 1360, lebih 100 tahun selepas kejatuhan pemerintahan Islam di Cordoba. Bangunan 14 bilik yang dipanggil Torre de la Calahorra ini kini dimajukan sebagai Museum Tamadun Andalusia oleh Yayasan Roger Garaudy. Menyambut para tetamu di ruang utama museum ini ialah watak Ibn Rushd, ahli falsafah dan perubatan Islam kurun ke-12 yang dikenali di barat sebagai Averroes. Ketika kegemilangan Cordoba, para sarjana dari pelbagai agama dan bangsa berganding bahu demi memajukan tamadun manusia. Ini watak Maimonid, sarjana terkenal berbangsa Yahudi. Ini pula Ibnu Arabi, ahli sufi terkenal. Beliau menghasilkan 400 manuskrip, paling masyhur bertajuk Futuhat Al-Makkiyah mengenai ilmu tasawuf. Turut dipamerkan di Museum Tamadun Andalusia ialah replika alat pembedahan yang dicipta Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang dikenali di barat sebagai Abul Qasis. Abu Al-Qasim yang dilahirkan pada tahun 936 berhampiran Cordoba diberi penghormatan sebagai doktor peribadi Sultan Al-Hakam kedua. Ensiklopedia pembedahan ciptaan Abu Al-Qasim dijadikan rujukan utama universiti di Eropah selama lebih 500 tahun. Ini astrolab, alat ciptaan Al-Zarqalah yang digunakan untuk mengukur kedudukan bintang dan garis lintang bumi serta menentukan hari dan waktu. Alat ini penting untuk menentukan waktu solat dan membantu ahli pelayaran. Ini pula Atlas Bintang yang dicipta sarjana Islam untuk mendalami bidang astronomi. Atlas ini banyak membantu umat Islam mengkaji dan memahami keajaiban alam, termasuk kedudukan bintang-bintang di cakrawala. Objektif museum yang dibuka pada 1987 ini tidak sahaja menonjolkan kemajuan tamadun Andalusia, malah memberi maklumat kepada pengunjung mengenai budaya dan cara hidup masyarakat Cordoba ketika itu. Model ini menggambarkan betapa pentingnya sumbangan sungai Guadalquivir kepada penduduk tempatan. Guadalquivir digunakan untuk pengangkutan, pengairan dan sumber rezeki. Melalui pemerhatian, sarjana Andalus cuba mencipta sesuatu yang luar biasa. Model ini menggambarkan cubaan Abbas Ibnu Firnas untuk terbang menggunakan dua sayap daripada kayu dan bulu helang. Budaya turut diberi perhatian sehingga terciptanya muzik Andalus yang unik. Alat ini dipanggil ud, diwarisi masyarakat Arab Andalus dari orang Parsi. Ini pula Al-Rababa, alat yang dimainkan hanya oleh ketua atau ahli tertua dalam sesebuah kumpulan muzik. Menurut Al-Farabi, ahli falsafah Islam, bunyian alat ini mempunyai persamaan dengan suara manusia. Sungai Guadalquivir yang mengalir lesu di pinggir bandar Cordoba masih menyimpan banyak memori keagungan tamadun Andalusia. Antaranya Albul Afia, replika kincir air ini yang diletakkan di tempat asalnya. Kerajaan Umayyah memperkenalkan sistem perairan teratur dengan memanfaatkan sumber air menggunakan alat canggih ini.
Kincir ini memindahkan air sungai secara mudah dan sistematik ke rangkaian terusan yang berfungsi menyalurkan air terus ke kawasan penempatan dan pertanian. Ia diperbuat daripada kayu. Kincir air ini dilengkapi berpuluh-puluh bekas tembikar untuk menakung air. Kerajaan Umayyah Andalus juga memperkenalkan Al-Taqwim Al-Qurtubi, iaitu jadual penanaman teratur yang mampu membuahkan hasil berlipat ganda sepanjang tahun. Andalus terkenal dengan tebu, zaitun, gandum, jagung, kapas dan daun mulberry untuk makanan ulat sutera. Air dari puncak bukit turut diempang. Di segi pertanian, Spanyol merupakan negeri paling maju dibandingkan wilayah Islam lain. Ini disebabkan kepintaran umat Andalus memanfaatkan sumber air daripada hujan, mata air, telaga dan sungai. Ketika pemerintahan Visigoth, golongan atasan yang merupakan tuan-tuan tanah mengaut keuntungan besar dengan mengeksploitasi golongan bawahan sebagai buruh. Sebaliknya, sistem pertanian Islam tidak sahaja meningkatkan hasil, malah membahagikan pendapatan secara adil. Setiap keuntungan diagih setimpal dengan usaha yang dicurahkan. Masalah kemiskinan dapat diatasi manakala sistem kasta dihapus lalu digantikan konsep bekerjasama. Museum Tamadun Andalusia turut mempamerkan model Masjid Cordoba. Beginilah suasana masuknya waktu solat di kota Cordoba pada kurun ke-10. Muazzin akan ke puncak menara dan melaungkan azan mengajak umat berjemaah di masjid. Menurut catatan, Masjid Cordoba mampu menampung kira-kira 100,000 jemaah pada satu masa. Ini pula model gereja. Selaras konsep tiada paksaan dalam beragama, orang bukan Islam bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing dengan aman dan damai. Ini replika istana Khalifah Abdul Rahman III di Madinah Az-Zahra, kota kembar Cordoba. Pembangunan pesat pada kurun ke-10 melayakkan Cordoba untuk muncul sebagai kota paling maju di Eropah. Kemasukan Islam ke Spanyol pada tahun 711 merupakan titik permulaan era keemasan di bidang keilmuan. Model ini menggambarkan suasana Cordoba sebagai pusat pembangunan intelektual terulung di dunia ketika era pemerintahan Khalifah Abdul Rahman dan putranya Al-Hakam II. Tradisi keilmuan hidup subur di Andalusia. Masjid dan perpustakaan dibina sebagai pusat pendidikan. Para sarjana diberi galakan serta bantuan untuk menghasilkan ciptaan dan karya-karya agung. Hari ini, beribu-ribu manuskrip hasil pemikiran cendekiawan Islam masih tersimpan di beberapa perpustakaan di Eropah. Satu lagi bidang yang memasyhurkan nama Islam ialah astronomi. Keajaiban ruang angkasa yang menimbulkan misteri kepada manusia sejak awal zaman mencabar sarjana Andalus untuk memerhati ciptaan Tuhan secara saintifik. Hasilnya, ahli astronomi Islam telah memberi sumbangan besar di bidang ini, sehingga kan nama beberapa bintang diambil daripada perkataan Arab. Contohnya, akrab bermaksud kalajengking. Al-Zarqali, antara ahli astronomi dikagumi kerana pengamatan mendalam mengenai kedudukan matahari dan planet, garis bujur dan garis lintang bumi, serta kejadian gerhana. Andalus turut menjadi pusat perdagangan terkemuka. Menurut Ibnu Haukal, seorang penulis, di Spanyol seseorang boleh mendapatkan segala macam keperluan harian dengan mudah dan dengan harga paling murah di dunia.
Begitulah hebatnya Spanyol ketika pemerintahan Islam kira-kira 1000 tahun lalu. Hari ini Spanyol tergolong dalam kumpulan negara maju. Dalam kemelut ekonomi yang melanda seluruh dunia ketika ini, Spanyol menghadapi era semakin mencabar untuk mengekalkan imejnya sebagai sebuah negara kaya. Cordoba yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Islam Andalus masih mengekalkan identiti perancangan bandarnya. Bangunan lama dan lorong sempit seperti ini kini menjadi sebahagian daripada hidup masyarakat Cordoba. Bagi Profesor Roger Garaudy, beliau mempunyai agenda tersendiri untuk menonjolkan kegemilangan Cordoba dengan membuka sebuah muzium kecil. Inilah muzium yang dimaksudkan. Ia dinamakan 12th Century House kerana bahan-bahan yang dipertontonkan berasal dari era kurun ke-12. Bagi Profesor Garaudy dan istrinya, kunjungan ke Cordoba akan lebih bermakna jika pengunjung singgah seketika di muziumnya. Antara bahan pameran di 12th Century House ialah alat tradisional ini yang digunakan untuk menghasilkan kertas. Ia diperbuat daripada kayu dan mudah dikendalikan. Menurut Profesor Garaudy, walaupun masyarakat Cina merupakan orang pertama membuat kertas, umat Islam Andalus mencipta teknik dan alat baru untuk menghasilkan kertas yang lebih bermutu. Jika orang Cina membuat kertas daripada sutera, masyarakat Andalus pula menggunakan kapas. Kertas yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga terkenal di seluruh dunia ketika itu. Kajian ke atas manuskrip yang masih tersimpan di perpustakaan Spanyol membuktikan kertas yang digunakan umat Islam pada kurun ke-12 diperbuat daripada campuran kapas dan gentian linen. Inilah antara sumbangan umat Islam terhadap peradaban manusia yang ingin diketengahkan Profesor Garaudy kepada masyarakat dunia. We created the foundation 10 years ago because it was the influence of the presence of Islam in Spain was underestimated. Cordoue was during 4 centuries the center of irradiation of culture all over Europe. Science, theology, poetry, art. And so we create the only museum here presenting this presence in Spain. And it is so important that now we have 100,000 people visiting the tower, Calahorra, my foundation, Foundation Roger Garaudy, in here. It is very important because ordinarily when historians speak of Western civilization, they tell that there are only 2 sources, Judeo-Christian and Greco-Roman. But they ignore the third source, and the third one is the Arabo-Islamic presence here. Laungan azan terakhir dari Masjid Cordoba lebih 700 tahun lalu kini disahut suara muazzin dari Masjid Universiti Islam Antarabangsa Ibn Rushd yang terletak berhampiran. Hati terharu melihat rakan-rakan baru yang begitu tabah melaksanakan tanggungjawab agama. Dalam suasana kehidupan moden yang semakin mencabar, universiti ini menjadi tempat pertemuan segelintir umat yang mahu memastikan kesinambungan Islam di tanah Spanyol. Siapa tahu, universiti ini bakal melahirkan para sarjana Islam seperti yang pernah dilakukan Universiti Cordoba lebih 700 tahun lalu. Bagi Yakub dan pasangannya Maryam, perjalanan yang akan mereka lalui bersama sebagai umat Islam Eropah masih jauh dan berliku. Kegemilangan Cordoba sebagai pusat ketamadunan Islam telah lama berlalu.
Namun apakah kegemilangan itu akan terus luput atau bakal kembali satu hari nanti? Hanya masa yang akan menentukan.